Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan pada hari ini. So, pada kali ini cikgu nak sambung tutorial cikgu dalam bahagian yang ketiga atau lebih tepatnya diperincikan adalah kertas 2 bahagian C lah untuk tajuk cahaya dan optik bagi soalan fizik KSSM tingkatan 4. Ini soalan yang cikgu gunakan ni lah soalan recycle daripada soalan KBSM. Jadi yang cikgu nak tunjuk pada hari ini adalah panduan menjawab. Dan ada beberapa lah tips yang mungkin boleh diterapkan lah semasa menjawab nanti terutamanya kertas 2 bahagian C bagi tajuk cahaya dan juga optik. So kita lihat pada soalan yang cikgu sediakan ni. Okey, di sini cikgu sediakan satu soalan yang berkaitan dengan, kalau kamu lihat sini, yang dalam nyata dan ketara. So, apa yang berlaku dekat sini, ahli berdiri di tepi kolam, ahli dapati imej ikan dan imej berpatung. Okey, ini imej ikan dan ini imej berpatung di dalam air seperti yang ditunjukkan lah, iaitu ada kaitan dengan dalam nyata dan juga dalam ketara, di mana dalam situasi di luar sana kita akan melihat bahawa ikan ni lebih ikan ni berada dekat dengan permukaan air, walhal sebenarnya ia berada jauh di bawah permukaan air. Jadi kita nak lihat dekat sini apakah soalan yang berkaitan dengan soalan ini. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan imej maya? So, imej maya ni clue dia adalah dalam gambar raja atau dalam gambar raja sinar adalah garisan putus-putus yang membentuk imej. Garisan putus-putus yang bentuk imej akan menghasilkan imej maya. Kalau garisan solid atau garisan terus yang membentuk imej, itu adalah objek sahih lah. Jadi di sini jawapannya adalah sudah pasti adalah imej yang tidak kelihatan pada skrin lah. Kita boleh buat imej yang tidak kelihatan. Boleh juga kita pakai terbentuk pada skrin. So tip dia seperti yang saya kata tadi, tips dia adalah kalau dalam gambar raja sinar kita ada garisan putus yang membentuk imej. Kalau garisan lurus atau solid, itu membentuk imej yang sahih, iaitu imej terbentuk pada skrin. Okey, soalan seterusnya. Okey, di sini ada soalannya adalah terangkan bagaimana ahli dapat melihat imej ikan dan imej berpatung. Nyatakan fenomena cahaya yang terlibat dalam setiap kes sejumlah markah 4. So cikgu dah sediakan markah di sini. Jadi yang paling penting adalah panduan menjawab. Yang pertama, kita mesti pastikan menjawab soalan lah. Yang pertama dia kata nyatakan fenomena dan terangkan. Maksudnya terangkan dan nyatakan fenomena. Terangkan dan nyatakan apakah fenomena yang terlibat. Okey, jadi dalam contoh ini untuk kes fenomena bagi ikan, ini ikan. Okey, ini ikan dan ini pepatung. Kalau kita lihatlah di sini kita akan lihat bila garis lurus di sini. Okey, garis lurus di sini dengan sudutnya samalah. So ini kita tahu fenomenanya adalah fenomena pantulan. Dan ini kalau kita lihat apabila melibatkan dua medium dan garisnya adalah bukanlah garis lurus, maka ini adalah pembiasan.
sepatutnya murid tahulah. Jadi bagaimana nak menjelaskan? Inilah contoh jawapan yang cikgu sediakan. Okey, maka yang pertama sinar tuju daripada ikan dibiaskan ataupun bertukar arah pada B. Ni daripada ikan kena faham. Okey, sinar cahaya daripada ikan dibiaskan kepada sudut B ni lah. Itu yang paling penting dibiaskan. Okey, maksudnya cadangan jawapan yang pertama pelajar buat yang ni lah, sinar tuju daripada ikan dibiaskan, itu yang pertama. Atau yang kedua mungkin murid boleh buat bertukar arah pada B. Okey, kedua-dua ni mendapat 1 markah. So fenomena ni maksud saya yang pertama ni terangkan, ini adalah terangkan, yang kedua ni adalah fenomena yang terlibat. Okey, begitu juga dengan pepatung. Kalau kamu lihat ni pepatung sinar tuju. Sinar tuju daripada pepatung ni. Okey, sinar tuju daripada pepatung dipantulkan oleh permukaan air pada A. So fenomena yang terlibat adalah pantulan. So dapat markah di situ 4 markah. Jadi kalau kamu lihat apakah perbezaan kedudukan antara pepatung dengan ikan? Okey, yang pertama pepatung berada di atas permukaan air. So fenomena yang menyebabkan Ali melihat imej di dalam air itu adalah melibatkan fenomena pantulan. Manakala Ali melihat ikan itu dan ikan itu berada di dalam air, iaitu dua medium yang berbeza, iaitu daripada medium kurang tumpat ke tumpat lah, iaitu medium udara ke medium air. So berlaku fenomena pembiasan, dan sebenarnya yang lebih tepat dekat sini, kenapa berlaku keadaan seperti ini ialah kita panggil dia dalam ketara dan juga dalamnya nyata. Jadi itulah 4 panduan 4 markah bagaimana kita menjelaskan Ali melihat imej pepatung dan juga imej bagi ikan. Okey, kemudian di sini hitungkan sudut theta dan alfa. Indeks air ialah 1.33 lah untuk markah theta dan juga alfa. So sini theta untuk sudut pepatung ni, alfa untuk sudut yang melibatkan ikan lah. So dekat sini kita ambil dulu macam mana kita nak hitung sudut untuk alfa ini, theta ni yang kita lihat adalah, kita lihat di sini. Okey, di sini kalau kamu murid nampak dengan jelas dalam matematik kamu lah. Ni adalah garis normal dan dipantulkan pada nilai normal ini, maksudnya sini 30 lah. So macam mana nak dapat theta? Jelas sekali lah untuk mendapat sudut theta, kita tahu tadi dekat sini 90 darjah lah. Ni nampak ni, cikgu guna highlight je. Okey, ni kan 90 darjah. Itulah 90 darjah. Jadi kita tolakkan 90 darjah tolak 30 darjah, kamu akan dapat sudutnya adalah 60 darjah. Kemudian kita hitung pula alfa alfa untuk ataupun sudut bagi kes inilah yang ikan ini. So dia dah bagi panduan kita tadi, kita ada indeks biasan 1.33 ni. Kita ada indeks biasan 1.33 untuk air. So kita akan gunakan ni lah. Kita ada dalam fizik, kita ada formula kan. N sama dengan sin alfa itu bahagikan dengan sin 40 darjah. Kita tengok semula sin alfa sini. Sin alfa ni sin untuk 40 darjah lah. Itu kena faham. Maksudnya formula ni adalah formula untuk membentuk indeks biasan. Jadi menggunakan kemahiran matematik kamu gantikan N dengan 1.33. Dan sini sin alfa yang kamu nak cari, sin 40 darjah, selesaikan. So kamu manipulate data kamu dan akhirnya kamu akan dapat alfa yang sepadan adalah 58.75 darjah. Ni menggunakan kalkulator lah, menggunakan kalkulator.
Okey, kemudian nyatakan satu ciri imej bagi pepatung. Okey, kita tengok imej pepatung kat atas. Apakah imej yang sesuai? Dia terbentuk di air ni lah, dan kalau kamu lihat macam cikgu cakap tadi, dalam garisan ni adalah garis putus-putus. So yang pertama, ciri imej itu adalah bila garisan itu adalah putus, jawapannya yang pertama mesti maya lah. Itu tips dia. Dan ciri lain dia tak satu saja. Ciri lain yang mungkin boleh kamu katakan adalah sama saiz. Imej sama saiz dengan objek, dan kamu boleh kata juga jarak yang sama, ciri dia lah. Atau kamu boleh juga kata dia sebagai songsang sisi. Jadi kalau kamu membuat pilihan jawapan lebih daripada satu, contohnya kamu buat maya sama saiz jarak, contohnya kamu buat kesemua seperti yang cikgu buat lah, semua ni betul. Pastikan semuanya betul. Pastikan semuanya betul, barulah kamu dapat satu markah ini. Okey, kalau tidak, nyatakan satu saja ciri-ciri. Kalau nak nyatakan lebih daripada satu ciri-ciri, pastikan ciri yang kedua atau ketiga itu juga betul. Jadi itu panduanlah tips untuk menjawab soalan ini. Kemudian untuk soalan yang berikutnya, jadual menunjukkan satu reka bentuk di sini yang berkaitan dengan model lampu suluh P, Q, R, S dan T dengan ciri-cirinya lah. Yang kamu nampak ni P dengan ciri masing-masing, Q, R, S, T lah. Dan dalam bentuk jadual. Diberi dalam bentuk jadual lagi memudahkan murid menjawab lah. Kita nampak sini susunan bateri. Kita ada bentuk selari, kita ada bentuk sesiri. Kemudian kita ada dekat situ mentol di kutub cermin, ada pemantul cekung, ada pemantul cembung yang dinyatakan berdasarkan gambar rajah. Jadi soalannya dekat sini adalah anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri ciri-ciri ni bagi 5 lampu suluh inilah. So soalannya terangkan kesesuaian setiap ciri lampu suluh itu dan tentukan lampu suluh yang boleh menghasilkan, ini tip dia lah. Satu alur cahaya selari yang terang, berikan sebab. So peruntukan markah adalah 10. Maka kita perlu ada 5 ciri-ciri dan kita perlu ada 5 keterangan untuk melengkapkan murid-murid memperoleh markah 10. Jadi kalau kita tengok dekat sini, apakah ciri-ciri yang paling penting ataupun yang memudahkan kamu menjawab soalan. So yang pertama, contoh untuk menghasilkan sebuah mentol yang mempunyai nyalaan atau lampu yang terang, dalam sini setidak-tidaknya kamu boleh rujuk dalam bab ataupun tajuk elektrik. Kamu dah tahu sambungan secara siri dan selari yang manakah susunannya bateri ini menghasilkan arus yang besar. So sudah pasti jawapan itu adalah yang sepatutnya kamu pilih adalah ni selari. Patutnya kamu pilih seperti inilah. Itu yang paling penting lah. Jadi kalau kamu lihat dalam gambar rajah ini, selain daripada selari, itu tip tadi lah. Maksudnya kita cari ciri-ciri yang kita jelas atau dekat dengan kita. So kita dah pilih susunan bateri seperti ini. Okey, selari ni kamu nampak. So manakah mentol yang tak sama seperti Q ni? Okey, kita ada mentol yang tak sama. Kalau yang sama kita ada Q dengan T, S. So yang tak sama P dan juga R. Lihat lagi ciri-ciri untuk Q, S dan T. Okay, kita ada sini pemantul satah, kita ada di sini pemantul cembung, kita ada di sini pemantul cekung. Okay, itu perbezaannya. Itu perbezaan. Kita ada penyambung wayar kupram, kita ada konstanten dan kita ada besi. So antara ciri-ciri ni yang manakah yang bagus ataupun yang menyumbang kepada arus yang besar. So pastilah kita akan cari penyambung yang mempunyai rintangan rendah. So dalam pengetahuan sedia kamu,
sedia ada kamu, sepatutnya pelajar maklum bahawa ciri-ciri untuk penyambung ataupun penyambung kerintangan kerintangan yang mempunyai kerintangan yang rendah untuk penyambung ni adalah sudah pasti jawapannya kuprum. Sudah pasti sepatutnya murid faham kuprum. Jadi bila kuprum kita tengok pada dua lagi jawapan, yang ini kita ada konstantan dan ini besi, secara automatik terbatal atau salah. So akhirnya kita dapat cari jawapan yang betul, iaitu untuk Q lah. So di situ automatik sebenarnya bila betul yang pilihan kamu betul, kamu telah ada 5 markah. Kemudian 5 markah tadi kamu berilah alasan yang sesuai. So di sini cikgu telah sediakan jawapan. Okey, yang pertama tadi cikgu tunjuk berkaitan dengan bateri lah. Bateri yang disambung secara sesiri. Disambung secara sesiri. Okey, 1 markah. Alasannya dalam tajuk elektrik kita tahu apabila bateri itu disambung secara sesiri, dia akan menghasilkan ini memang pelajar fahamlah sepatutnya, dia akan menghasilkan arus yang besar. Kemudian kita lihat juga tadi yang cikgu cakap, kita boleh rujuk pada kerintangan. So kita dah cakap di kuprum. Kenapa kuprum? Kenapa kuprum? Cikgu pun dah jelas tadi, dia adalah rintangan yang rendah dan menyumbang kepada arus yang besar. So sudah ada 2 markah lah dan 2 keterangan. So jumlah markah sepatutnya 4. Okey. Kemudian untuk 2 lagi poin, sebelum cikgu betulkan tadi silap, bukan 5 ciri-ciri 5 keterangan. Okey, ni sepatutnya 4 sepatutnya 4 ciri dan juga 4 keterangan, sebab yang terakhir tu kita kedua lagi markah tu adalah 2 markah daripada sini adalah kita pilih yang mana satu, kita pilih yang mana sama ada PQRST, dan kita salin semula, salin ciri-ciri yang sesuai. So barulah kita dapat 10 markah. Okey. Balik pada jawapan yang cikgu sediakan, mentol. Kamu lihat tadi mentol pada fokus utama. Mentol pada fokus utama. Kenapa? Sebab sifatnya pada fokus utama tadi, sinaran itu akan memberikan sinaran yang selari. Memberikan sinaran yang selari. Kita gunakan kanta cekung dan sinar biasan menumpu. Sinar biasa menumpu ni cikgu dah cakap kan. Cermin dan kanta berbeza. Cermin dan kanta berbeza. Kalau kanta cekung dia akan mencapah, tapi kalau cermin dia akan bagus menumpu. Itu paling penting. So kita pilih apa tadi? So kita pilih, kalau ikut ni kita pilih Q. Kita pilih apa? Kita pilih Q lah. Kita tulis. Kita pilih sini, pilih Q. Okey, sebab kita nyatakan lah. Yang pertama adalah cermin cekung lah. Sebab cermin cekung. Kita pilih cermin cekung. Kemudian mentol pada fokus utama. Pada fokus utama, bateri disambung secara sesiri, dan terakhir tadi kita gunakan wayar kuprum kerana rintangan rendah dan menghasilkan arus yang besar. Okey. Jadi cukuplah 10 markah. Cukuplah 10 markah kamu dapat. Sini markah yang sepatutnya yang ke-9, sini markah yang ke-10. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya cikgu sediakan pada hari ini. Okey, di bawah ni lah kanta cembung dengan dimension yang berbeza, di mana R kita lihat dekat sini mempunyai panjang fokus di 40.
40 untuk A, manakala S ni adalah 10. Ini maklumat ni penting juga untuk mengira pembesaran linear nantilah. Okey, jadi soalannya dekat sini, kamu ditugaskan untuk membina sebuah teleskop astronomi lah. So soalan yang pertama ni adalah berkaitan dengan kuasa kanta. So dekat sini kuasa kanta dalam silibus KSM tidak diajar lah. Tapi tak apa, cikgu tunjukkan. Okey, kuasa kanta ni dari segi rumusnya 1 per F lah, di mana F ini mesti dalam meter. Jadi kalau kamu lihat ni, cikgu dah ajar bagaimana mendefinisi menggunakan formula. Jadi sepatutnya pelajar boleh aplikasikan di sini. 1 per F ni maksudnya songsangan lah. So songsangan X panjang fokus yang diukur dalam meter. F tu mesti dalam meter. Ni just pengetahuan tambahan. Jadi kita cakap di awal bahawa inilah soalan recycle lah, iaitu daripada soalan KBSM. Okey, seterusnya nyatakan dua sebab mengapa R digunakan sebagai kanta apa ni? Sebagai kanta objek. Sebagai kanta objek untuk teleskop. Kanta objek ni lah kanta yang dekat dengan paling depan lah. Kanta di bahagian depan. Untuk mengesan objek supaya boleh dilihat oleh kanta mata. Dari sini kalau kita tengok R ni, kita nampak dimensionnya berbeza. Pertama, luas permukaan dia yang besar dan mempunyai panjang fokus yang besar lah. Jadi jawapannya cikgu telah tunjuk tadi, cikgu dah sebut. Jadi jawapan yang sebenar murid boleh buat seperti inilah. Mempunyai luas permukaan yang besar. Yang pertama, mempunyai luas permukaan besar, okey, agar lebih banyak cahaya masuk dalam kanta. Okey, sebab yang kedua adalah panjang fokus yang besar lah, iaitu 40 cm. Ini adalah sebab kenapa kanta R sesuai lah dijadikan kanta objek untuk teleskop. Kemudian raja yang berikutnya, menggunakan kanta R ni, lukis dan S kita kena lukis. Kita kena lukis apa? Kita kena lukis satu gambar raja sinar untuk menunjukkan pembentukan imej akhir oleh teleskop pada pelarasan normal. Skala yang dicadangkan adalah 10 cm kepada 1 cm. 10 cm kepada 1 cm bermaksud kalau kamu lukis itu 5 cm, yang sebenarnya adalah 10 cm. Kalau kamu lukis itu 2 cm, so yang sebenarnya adalah 10 kali 2 tadi 20 cm. Okay, jadi cikgu telah sediakan gambar raja siap-siap yang tidak ikut skala lah, tapi contohnya beginilah. Macam mana kita membina sebuah teleskop dan akhirnya kita dapat membentuk imej di sini. Paling penting di sini kedudukan FO ni, panjang fokus untuk kanta objek, panjang fokus untuk kanta mata. Dan apa sifat dia lah untuk antara jarak kedua-dua kanta ni. Cikgu dah ajar sebelum ni lah dalam tutorial yang kedua. Tapi sebelum kamu lukis, kamu kena tahu ni juga. Syarat panduan melukis gambar raja sinar untuk kanta cembung. Yang pertama, kalau cahaya daripada infinity seperti ini, dia akan lalu terus kepada pusat optik. Yang kedua, kalau cahaya itu selari dengan paksi utama, kemudian sentuh pada asalan ni, paksi ni, dia akan lalu pada fokus. Atau daripada kalau dia melalui fokus dahulu, kemudian masuk ke dalam kanta dan cahaya yang keluar mesti selari dengan paksi utama lah. Ini yang asasnya lah. Jadi kamu dah nampak kat sini. Kamu dah nampak cahaya daripada infinity ni. Sepatutnya dekat sini dia akan, yang pertama ni kamu akan nampak lah dia akan melalui fokus dan diikuti dengan dua yang lain.
iaitu yang bawah ni kita akan pakai kita akan pakai 1 dan 2 ada dekat sini jadi kita cantiklah kita guna sahaja ikut sahaja panduan yang kita ada ni. Okey, jadi akhirnya akan terbentuklah image di sini Jadi soalannya hitungkan pembesaran akhir. Okey, pembesaran tadi cikgu dah sebut. Okey, formula yang kita akan pakai yang gunakan adalah M lah. So kita akan guna M. Kita gunakan maklumat panjang fokus tadi untuk kanta objek 40 cm, untuk kanta mata 10 cm, dan kita masukkan unit, kita akan dapat 4 lah. So di mana pembesaran tidak ada unit pembesaran tidak ada unit. Jadi soalan yang berikutnya berkaitan dengan presbyopia, iaitu satu keadaan di mana mata tidak boleh fokus objek jauh dan objek dekat. Keadaan ini biasanya berlaku apabila kita sudah tua disebabkan otot silia pada mata kurang kenyal untuk mengubah bentuk kanta semasa memfokus ke retina. Inilah gambar raja yang dimasukkan. Okey, kita ada otot silia di sini, objek jauh, kanta mata, dan inilah keadaan yang berlaku lah macam mana presbyopia ni berlaku. So soalan yang berikut ni dia dinyatakan kepada kamu, seorang pakar optik, mereka bentuk 3 kanta X, Y dan Z, dan kamu ditugaskan untuk memilih yang mana rekaan yang paling sesuai. So di sini cikgu dah tulis siap-siap dulu. Cikgu dah tulis siap-siap dekat sini. Kamu akan nampak X, Y dan Z dekat sini. Kalau kamu nampak, sebenarnya tak berapa nampak ni, tak berapa jelas. Tapi apa yang berlaku, nak tunjuk dekat sini adalah, yang ini kata cembung. Ini adalah bentuk cembung. Ini adalah bentuk cembung ni. Okey. Cembung ni. Yang ini ada cekung. Yang ini ada cembung. Yang ini cembung lah, tapi dia lebih dia cekung saja. Dia cekung saja. Ini cembung, ini cekung. Jadi jawapannya adalah yang paling sesuai adalah reka bentuk Y, kerana dia mempunyai kanta menumpu dan juga kanta mencapah. Kanta mencapah. Sorry, ini bukan I, mencapah. Mencapah. Sebab kanta mencapah ni fokus image. Kanta ni yang kanta mencapah itu dia fokus image bagi objek jauh pada retina. Objek, salah cikgu tulis ni. Jauh. Betulnya jauh pada retina. Dan satu lagi kanta menumpu fokus image bagi objek yang dekat pada retina. So ini adalah panduan memilih reka bentuk cermin mata yang sesuai, yang ada rabun jauh dan juga rabun dekat. Okey, jadi telah jawab soalan ni. Soalan yang kedua, terangkan mengapa 2 reka bentuk lain tidak sesuai. Kaca yang mempunyai indeks biasa yang rendah atau yang tinggi boleh digunakan untuk membuatkan kanta. So jawapannya cikgu dah sediakan dekat sini. Okay, yang pertama, reka bentuk X tidak membenarkan image bagi objek jauh difokus pada retina. Sebab itu objek yang jauh tidak dapat dilihat dengan jelas. X lah. Ni tak boleh lihat objek yang jauh. Kalau yang Z pula, tidak membenarkan image bagi objek dekat untuk difokuskan pada retina. Sebab itu objek yang dekat tidak dapat dilihat dengan jelas. So ni objek dekat tak dapat lihat dengan jelas. Yang ini objek jauh tidak dapat dilihat dengan jelas lah. Kamu dah faham dah. Kanta mana yang akan digunakan dekat sini. So dekat sini bukan cermin. Di sini adalah kanta. Okay. Kalau kat sini dia kata yang tak boleh tengok jauh. Sudah pasti ini kanta cembung lah. Yang ni tak boleh tengok dekat. Sudah pasti ini kanta cekung. Itu je konsep dia. Okay, dan yang ketiga, jenis kaca yang manakah sesuai? Jenis kaca yang manakah sesuai untuk membina kanta yang anda pilih di B1? Berikan sebab bagi jawapan anda. Ini cikgu dah sebutlah secara tidak sengaja. Secara tak sengaja cikgu dah sebut. So kita akan pilih
kaca lah. Kita akan pilih yang pertama jenis kaca yang sesuai kaca. Kenapa kaca? Sebab mempunyai indeks biasan yang tinggi. So, kaca mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey, untuk hasilkan lah, untuk menghasilkan kanta. Yang lain, kanta yang lebih nipis lah, yang lebih nipis dan ringan. Ini sebab lah, berikan sebab bagi jawapan anda tadi. Jadi saya harap kamu faham lah. Dan sebenarnya jawapan ni boleh di-recycle. Jawapan ni boleh di-recycle untuk menjawab soalan-soalan yang lain. Yang penting kamu faham lah. Yang penting kamu faham. Jadi sekian saja perkongsian cikgu dalam tajuk optik ni, cahaya dan optik ni bagi tingkatan 4. Saya harap kamu fahamkan contoh jawapan dan kamu kena faham juga perbezaan secara kasarnya lah. Saya ingatkan murid faham berkaitan dengan kanta cembung, kanta cekung, kemudian cermin cembung dan cermin cekung. Itu amat penting lah sebagai kamu menjawab soalan dengan lebih baik lah. Okey, so sekian saja perkongsian cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.